So pagi ni kita akan cover topik terakhir, right, radioaktif. So cikgu akan share dahulu kaitan dengan radioaktif. Sekejap. Okay. Right. So hari ni semalam. Okay. Alright. So kita akan cover topik ini hari ini, radioaktif. Okay, sekejap. Cikgu buka nota dulu. Korang pun boleh refer nota ringkas yang cikgu bagi. Okay, so bab ni dia, kalau dalam SPM, it should be around the 3 or 4 question. Last question, paper 1. Okay, 3 atau 4 soalan terakhir adalah bab ni. Sebab dalam SPM selalunya dia akan susun soalan tu mengikut bab, mengikut topik. So ini adalah topik terakhir. So ini adalah soalan daripada soalan 48. 48, 49, 50 lah. Selalunya 48, 49, 50. 3 soalan dekat terakhir. So paper 2 is depend. Ada 2 topik. Kalau korang nampak kat sini topiknya. Ada 2 topik yang selalunya keluar paper 2. Which is half-life and also nuclear energy. Okay, itu 2 yang selalu keluar lah. Yang lain pun ada juga. Okay, cuma itu 2 topik besar yang selalu dikeluarkan dalam SPM. Okay. So dah ready semua? Right? So ini cikgu prepare. Okay, so pagi ni kita akan ambil side di sebelah kiri sahaja. Okay, di sebelah kiri dulu. Sesi kedua kita akan ambil tengah. Okay, kalau sempat kita ambil kita ambil tepi dengan 2 side tu. Okay. Kalau korang tengok nota ni, cikgu bahagikan kepada 4 bahagian. So kita akan ambil satu bahagian per satu bahagian for every session. Okay, in every session kita akan ambil satu per satu bahagian. Okay. So topik ni dia ada kaitan dengan chemistry sedikit. Okay, tapi bukanlah bahagian yang sukar, dia hanya bahagian yang korang belajar awal-awal belajar kimia, which is berapa proton, berapa neutron, berapa nukleon, right? Elektron. So tu kan yang korang belajar dalam dua ni lah, satu bab ni. Okay. Okay. So ready semua? Alright, so kita mulakan dengan apa perlu korang tahu berkaitan dengan atom. Okay. So this tiny little fella, an atom. Okay, so atom surely korang pun tak nampak atom yang mana. Kita tak nampak atom. Right? Yang kita tahu dalam kimia kita belajar an atom. Okay, satu atom dia ada lagi 3 subatomic particle. Okay, subatom. So what is the subatom yang korang belajar dalam kimia, which is electron. Okay, ni kat luar ni elektron. And dekat tengah ni yang cikgu buat warna hijau ni adalah proton. Proton. And then 2 lagi ni neutron. Neutron. Which is kalau cikgu campurkan, okay, maybe some of you ada yang tak ambil chemistry ke, so cikgu bagi tahu. Kalau kita campurkan proton and neutron, okay, proton and neutron, bila kita campur, kita akan dapat nukleon. Okay, so that's a nukleon. Alright. So, apa ni tak masuk lagi? Sekejap ada yang tak dapat meeting ID katanya. Okay.
Cikgu kena meeting ID. Meeting ID 425, sorry. 425 955 111. Right. So an atom memang ada 3 subatomic, okay, proton, neutron dan juga elektron. Okay, campur dua tu contoh macam ni, sama juga macam kimia. Macam mana korang menulis, okay, menulis atom adalah nama atom. Okay, nama dia, simbol dia lah, nama kita ambil simbol je macam ini He, helium, okay, 2 proton and also 4 nukleon. Macam mana cikgu dapat 4 nukleon? Adalah because proton campur neutron. Kat sini ada 2 proton, 2 neutron. So dapat 4. Okay. So what is the difference between this chapter and chemistry? Okay. So in chemistry, you learn, or your focus in chemistry is about the electron. Okay. Dalam kimia, fokus kita adalah electron. Okay, which is korang belajar dalam chemistry. So what happened to the electron? So electron, if it's not achieving an octet arrangement, bila satu elektron tu tidak berada, satu atom tu, elektronnya tidak berada dalam octet arrangement 8, okay, ataupun 2 duplet, so dia tak stable. Okay, so maknanya yang tak capai 8, dia tak stable. Itu kita belajar dalam chemistry. Okay, dalam chemistry. So what happened to the electron in chemistry? Apa yang dia akan buat to achieve stability adalah dia akan buat 2 perkara. Korang belajar dalam kimia, dia buat 2 perkara. Pertama, dia boleh sharing dia punya elektron, basically electron valent. Jadi share electron valent. So korang belajar when atom sharing electron valent, kita panggil dia sebagai covalent bond. Okay, bila dia share, kita kata dia adalah covalent bond. Ikatan covalent. Right. And satu lagi apa yang dia boleh buat? Dia boleh donate and receive. Dia boleh derma dan terima, okay, elektron. And korang belajar ini dipanggil sebagai ikatan ionik. Ikatan ion atau ionic bond. Okay. Kalau kita belajar dalam kimia. So kita belajar dalam kimia, elektron nak jadi stable. Okay. Dalam bab ni, fokus kita bukan lagi elektron. Okay, itu kena faham. In this chapter, our focus is not on the electron. You cover that part in chemistry. You dah belajar benda tu dalam kimia. Okay. So our focus, our main focus dalam chapter ni adalah related to the nucleus. Which is, in the nucleus ada proton and neutron. So kita punya main focus dalam bab ni adalah proton and neutron. Right? So in chemistry, you learn about electron, want to achieve stability. Elektron nak jadi stable. Dalam bab ni pula, kita akan belajar macam mana pula proton and neutron, basically a nucleus, want to become stable. So hope you boleh nampak dia punya first story dulu. Apa beza dia? So in chemistry, we focus on electron to become more stable. Dalam bab ni, kita akan cerita pasal nucleus that want to become stable. Nucleus yang nak jadi stable. Okay. So adakah nucleus, semua nucleus tak stable? Itu persoalan dia. Adakah semua nucleus tak stable? Okay. So kita balik kepada another topic related to chemistry, which is an isotope. Alright. So ini adalah sama seperti kimia. So kalau dia tanya what is the meaning of isotope? Apa maksud isotope? Isotope adalah elemen yang mempunyai nombor proton yang sama
dan nombor nukleon yang berbeza. Okey, nombor proton yang sama dan nombor nukleon yang berbeza. Okey, nombor proton tu apa? Nombor proton tu yang dekat bawah ni proton, yang dekat atas tu nukleon. Okey, so proton dia sama tapi nukleon dia berbeza. So, cikgu bagi beberapa contoh. Okey, beberapa contoh an atom. Okay. So dekat sini, if you have an isotope, okay, it will have the same chemical property. Okay. Maknanya ciri-ciri kimia dia adalah sama, tapi dari segi sifat fizikal dia berbeza. Fizikal tu maksudnya bukan saja rupa bentuk lah. Satu lagi dari segi dia punya melting point, dia punya boiling point, tu semua sifat-sifat dia lain lah, sifat fizikal dia. Okay. So dekat sini, apa yang kita perlu faham adalah every atom has been assigned with a special number. Okay, setiap atom dia dah letak dengan nombor yang special. Apa nombor special tu? Nombor special tu adalah dia punya proton. Okay, dia punya proton. So basically, for an atom, proton is like their IC. Okay, proton tu adalah dia orang punya IC. So bila orang kata proton satu is hydrogen. Bila orang kata proton 6 tak ada orang lain, karbon. Proton 7, nitrogen. Proton 8, oksigen. Okey. Macam mana cikgu boleh tahu? It's based on your periodic table. Mengikut korang punya periodic table, jadual berkala. Okey, jadual berkala. So, if you look at carefully dekat situ, cikgu letak 3 hydrogen and cikgu letak 3 karbon. Okay. But in your periodic table, ada tak hidrogen tu 3-3 dalam jadual? Ada tak karbon tu 3-3 dalam jadual? Try to think. Ada tak 3-3? Tak ada. So siapa boleh bagi tahu hidrogen apa dalam jadual? Karbon apa dalam jadual? In your periodic table, jadual berkala. Okay. Hidrogen apa yang ada dalam jadual? Karbon apa yang ada dalam jadual? Terancik jadual berkala tu. Okay. Artikel kata, Afiq kata hidrogen 1, okey. Karbon 14. Karbon? 14. Karbon 14 dalam jadual? Okey. Ni yang katalah. Adam kata karbon 12. Sikit ada yang kata karbon 12. Alright. Jom kita check. Okey. Sebelum kita check. Kita check periodic table. Ni tak hafal periodic table ni. Okey, memang tak hafal semua pun. Okey. Memang korang tak hafal semua. Bukan semua yang kita nak kena ingat. Okey. So dekat sini. Alright. So kalau korang perasan hidrogen 1-1. Betul tadi? Hidrogen 1-1. Tapi ada hidrogen 2, hidrogen 3. Tak ada dalam ni. Okey, tadi karbon pula. Karbon 6-12. Ni 6. Cikgu besarkan. Okey, supaya korang boleh nampak tu. 6-12. Yang ada dalam jadual. So yang tak ada dalam jadual 6-13, 6-14 tak ada. Alright. So kenapa tak ada? Yang ada dalam periodic table, elemen atom yang ada dalam periodic table, okay, adalah yang stable. Okay. Yang ada dalam jadual, excuse me, sorry. Okay, yang ada dalam jadual adalah yang stable. Bermaksud dekat sini, kalau kita banding karbon tadi, karbon 6, 12 ada, ini stable. Karbon 6, 13 tak ada. Karbon 6, 14 tak ada. Kenapa dia karbon? Sebab semua 6, 6, 6, 6. Okay, kalau dia jadi 7, dia jadi nitrogen. Kalau 8, dia jadi oksigen. So, setiap atom ni dah ada nombor IC dia. Okay, dah ada nombor IC dia. Dia ikut kepada nombor proton. Alright. So, satu lagi perkara sebelum ni adalah dalam periodic table, semua elemen yang ada dalam ni adalah stable kecuali
83 ke atas. Okay, ini just general knowledge. Cikgu tak rasa ini ada dalam buku teks ataupun buku rujukan. It's okay, cikgu bagi tahu je. So, ini atom yang dekat bawah ni, walaupun dia ada dalam periodic table, tapi dia masih tak stable. Okay, dia masih tak stable. Alright. So, kenapa kita nak cerita pasal stable tak stable ni? Stable tak stable ni, kena cerita dia sebab sebab kita kena cerita stable and tak stable adalah macam ni. Dekat sini, dua hidrogen ni sebenarnya, dua hidrogen depan ni stable. Okay, tapi kita yang paling stable yang ada dalam jadual lah yang ni. So, hidrogen 3 tak ada. So, hidrogen 3 tak ada bermaksud hidrogen 3 ni tak stable, tak stabil. Dia punya nukleus tu tidak stabil. Ingat bab ni cerita pasal nukleus. Okay, nukleus dia tak stabil. So, karbon 12 ada dalam jadual. So, karbon 12 adalah stable. So 13 dengan 14 tak ada dalam jadual, so dia adalah tak stabil. Unstable. Okay, dia tak stabil. So bila dia tak stabil, okay, kita dah panggil dia isotop tadi. Okay, dia panggil dia isotop. Tapi kalau dia tak stabil, nama dia actually adalah ni bawah ni. Nama dia is basically a radioisotope. So that one kita tak sentuh dalam kimia lah, kalau tak sentuh dalam kimia. So basically the name of that atom we call it as radioisotope. Maksudnya isotope of unstable nucleus. Okay, isotope of unstable nucleus. How to know dia stable ke tak? Basically in periodic table lah. Okay, in periodic table. Tapi in SPM dia takkan bagi korang periodic table pun because nama atom semua dia dah tulis ataupun sebenarnya korang tak payah tahu atom pun tak mengapa. Sebab our focus is soalan dia confirm dia akan letak yang tak stable. Sebab fokus dalam bab ni adalah unstable nucleus want to become more stable. Okay, so hope korang dapat dia punya kronologi kat situ. So kronologi dia adalah an atom, kita belajar dalam chemistry, electron want to achieve stable. Dalam topik ni kita nak belajar nucleus want to achieve stable. Okay, so kenapa nucleus nak achieve stable? Because some of the isotope yang korang belajar dalam kimia isotope, okay, some of the isotope is not stable. Okay, isotope tu ada yang tak stabil. So, isotope yang tak stabil, we'll call it as radioisotope. Okay, kita panggil dia dengan nama radioisotope. Maknanya dia isotope of unstable nucleus. Okay, so bila dia tak stable, what happen is, dia akan buat satu aktiviti. Okay, so dia unstable, dia radioisotope yang tak stable tadi, dia akan buat aktiviti. Okay, kalau yang dah stable ni tak adalah. Macam karbon 12 tak buatlah benda ni sebab dia dah stable. Hidrogen tadi dia dah stable, so dia tak buatlah benda ni. Okay, what is radioactivity? Apakah maksudnya radioactivity ataupun aktiviti itu radioaktif? Okay, so radioactivity maksudnya adalah spontaneous disintegration. Okay, disintegration ni bukan integration yang kau belajar dalam AdMed tu. Disintegration kat sini maksudnya decay. Okay, so apa atom tu akan buat? Dia akan mereput. Okay, dia akan disintegrate, dia akan pecah ataupun dia akan berubah. Okay, dia akan berubah, disintegrate. The purpose of the integrate, okay, siapa yang akan disintegrate is only the unstable nucleus. Okay, disintegration of unstable nucleus. Nucleus yang tak stabil. Kenapa dia nak disintegrate? To become more stable. Okay, disintegration of unstable nucleus. To become more stable. Okay, masalah dia apa? Every time dia decay, dia akan emit radioactive, which is an alpha decay, beta decay, or gamma decay. Maknanya dia akan keluarkan radioaktif. So radioaktif yang dikeluarkan adalah antara tiga ni. Alpha. Okay, sama. Bahasa Melayu pun alpha juga. Cuma bahasa Inggeris dia panggil alpha particle. Alpha particle. Bahasa Melayunya zarah alpha.
Okay. Beta ni zarah beta. Okay, zarah beta. Beta particle. Tapi gamma ni gamma ray. Okay, and gamma ray adalah apa yang kita belajar dalam bab wave. Okay, ingat balik bab wave, gelombang. It is one of electromagnetic wave. Okay, salah satu daripada gelombang elektromagnet. So siapa yang belajar wave hari tu, macam nak ingat gelombang elektromagnet is Radi, may I visit your ex-girlfriend. Ada 7. Okay, Radi, may I visit your ex-girlfriend. Radio, microwave, infrared, visible light, UV, X-ray dan gamma ray. Okay, sinar gamma. Okay, sinar gamma. Last kali itu sinar gamma. Okay. Okay, clear eh? So unstable nucleus, dia nak jadi stable, dia akan keluarkan alpha, beta, gamma. Alright. So untuk sampai situ, cikgu tunjuk yang ni dulu. Okay. So kalau boleh tengok kat sini, first outcome yang dia nak is to understand the nucleus. So korang tahu nucleus ada proton, ada neutron. Okay. So analyzing radioactive decay, cikgu cakap tadi, siapa yang decay? Yang decay ni, okay, siapa yang decay ni hanyalah yang unstable nucleus. Okay, unstable nucleus. Okay. So kita tengok topik 1, understanding the nucleus. Alright. So yang part pertama ni cikgu tak payah ajar sebab ini sama sebiji macam kimia. John Dalton model, Thomson, Rutherford sama. Okay. So composition of a nucleus. Okay, so ni eksperimen. Okay, ni tak apa. Ni Rutherford. Okay, Ernest Rutherford. Okay, so biar ni tak apa. Cikgu nak cerita yang okay. Yang ni korang pun tahu, nuclide notation. Alright. So yang penting dekat sini. Okay, ni tadi cikgu dah bagi tahu atom. Nombor proton macam cikgu cerita kat korang adalah IC dia. So kalau orang kata uranium memang 92, tak boleh tukar. Zinc memang 30, carbon memang 6, helium memang 2, itu tetap tak boleh tukar. Proton number is the IC. Okay, so isotope. Okay, ni cikgu dah cerita tadi. Ni yang nak cerita stable dengan tak stable tadi sekejap. Mana ke? Tak tulis lagi. Okay, mana ke dia? Oh, yang tu je. Okay. Ni kita masuk ke sini. Okay, maksud radioactivity yang cikgu letak tu. Okay, so yang ni maksud radioactivity yang cikgu letak dekat nota tu, tu memang kena hafal. Okay, ni contoh dia tadi yang cikgu ceritakan. You ada unstable nucleus, nampak bentuk tu tak stable, become more stable and dia akan keluarkan energetic particle ni. Ini adalah sama ada yang cikgu cakap tadi, sama ada dia keluarkan alpha, dia keluarkan beta atau dia keluarkan gamma. Okay, so dekat sini dia ada senaraikan dekat table ni. Okay, dekat table ni dia senaraikan. Yang pertama, hydrogen. Okay, yang stable, 2 ni stable. Yang sini unstable. So unstable, apa yang akan hydrogen 3 buat? Hydrogen 3 akan disintegrate to become more stable. Okay, carbon 12 dah stable, carbon 14 unstable. So apa dia akan buat? Dia akan disintegrate to become more stable. Okay, oksigen pun ada beberapa, lead pun ada beberapa. Okay, uranium pun boleh tengok sikit. So tengok uranium tak ada yang stable. Semua tak stable. Uranium non, tak ada yang stable. Semua unstable. Okay. So apa yang kita nak belajar adalah, okay, dekat sini dia ajar detector dulu. Okay. Sebelum cikgu cerita alpha, beta, gamma, dekat nota ni tadi ada alpha, beta, gamma. Okay, dekat nota ni ada alpha, beta, gamma. So kita ambil yang asas dahulu. Okay, what is alpha particle, beta particle dengan gamma? Okay, so basically alpha dia adalah alpha particle. Alpha particle ni dia agak berat. Okay, dia agak berat kerana dia seumpama, bukan sama tau, maknanya seumpama. Okay, macam atom helium. Tapi bukan helium, macam atom helium. So dia punya berat sama dengan atom helium. Okay. Dan dia bercharge positif. Okay. Gamma, okay, so kalau satu unstable nucleus, dia decay and dia keluarkan beta.
Okay, dia keluarkan beta. Beta is too small. Beta is like an electron. Dia macam elektron. So dia bercharge negatif. Maknanya kalau kita compare pun, ini elektron. Elektron ni subatom. Helium ni satu atom. Okay, ni satu atom. Helium is satu atom. Tapi beta elektron, subatom. So kalau kita compare mass, okay, secara basic understandingnya, siapa lagi berat? Alpha particle atau beta particle? Try to think. So korang rasa siapa lagi berat? Alpha particle atau beta particle? Alpha, yes. Correct, alpha. Sebab alpha tu one atom. It's like an helium atom. Tapi beta is only a subatom. Okay, so kalau berat, alpha berat, beta ringan. Okay, gamma there's no charge. The reason dia no charge adalah dia adalah wave. Okay, dia adalah wave, dia adalah gelombang. So dia tak ada charge. Untuk gelombang dia tak ada charge. Okay. Dua perkara yang korang kena ingat dan sering ditanya adalah ionizing power. Okay, ionizing power. Nanti cikgu terangkan ionizing power ni macam mana. Ionizing power ni okay, ionizing power macam ni. Contoh cikgu ada neutral atom. So korang tahu neutral atom tu apa? Neutral atom tu adalah yang proton dia dengan elektron dia sama. Okay, korang belajar dalam chemistry. So a neutral atom is yang proton and elektron dia sama. Okay. So bila ada alpha, contoh ada partikel datang. Okay, partikel datang, partikel ni adalah alpha. Okay, alpha langgar neutral atom tu, dilanggar. So apa bila dilanggar, apa yang dia buat? Dia akan buang elektron. So dia buang. Dilanggar, elektron keluar. So bila dilanggar, elektron keluar, apa yang jadi? Dah tak neutral sebab elektron kurang, okay, elektron kurang, proton lebih. So siapa yang ada kuasa mengion, maknanya dilanggar neutral atom jadi ion. Okay, satu atom tu dilanggar, pecah jadi ion. So yang ada kuasa macam tu adalah alpha, paling kuat. Ini hafal je. And paling lemah adalah gamma. Okay, tapi penetrating power, kuasa penembusan, penetrating power, gamma has the highest penetrating power, alpha is the weakest. So dia terbalik. Okay, dia terbalik. So alpha, beta, gamma, you tak boleh nampak. You tak boleh nampak alpha, beta, gamma ni tak nampak. So bila alpha, beta, gamma tak nampak, kita perlukan detector. Okay, kita tak nampak, so kita perlukan detector. So the detector is cikgu senaraikan kat sini. Okay, cikgu senaraikan 4. Okay, film batch. Okay, so lencana sinarat. Kalau bahasa Melayunya dekat nota BM tu kalau tengok lencana sinarat. Okay, we have a GM tube. Okay, the most useful detector. Ini paling digunakan sekarang mau guna GM tube. Okay, so there's a GM tube, cloud chamber, spark counter and film batch. Ada 4 alat dan korang boleh tengok hanya spark counter detect alpha sahaja. Spark counter detect alpha. Okay, so ni tanya juga dalam paper 1. Okay, which of the following can detect alpha particle only? Manakah antara alat berikut boleh mengesan zarah alpha sahaja? So jawapan dia spark counter. Okay, so cikgu nak tunjuk alat-alat tu sebab dalam nota ni cikgu tak boleh nak masukkan gambar alat tu. So cikgu letakkan di sini gambar alat tu. Kita tengok dekat buku. Kalau saya tak tanya pun. Okay. Alright, so pertama kita pergi ke photographic film. Photographic film adalah film batch tadi. Okay, film batch tadi. Okay. So lencana ni, siapa yang kerja dekat kawasan radioaktif, nuclear reactor, power plant. So dia akan pakai lencana ni. Radiation batch dia akan pakai lencana ni. Okay. So apa yang dia akan buatlah, dia boleh bertukar jadi gelap tau. Okay, the degree of darkening indicate the amount of radiation. So bila kita pakai, hari ni kita pakai, nanti dia jadi gelap, esok dia pakai jadi gelap.
Okay, after a month, kita akan hantar ke lab. Lab akan tengok berapa dos kita dah terdedah dengan radiation. Okay, berapa dos kita dah dengan radiation. Okay, next one yang tadi cloud chamber. So, ini bentuk cloud chamber. Okay, belah tepi ni cloud chamber. Alright. So, radioaktif dia daripada tepi ni. Okay. Kita letak bahan radioaktif, katalah kita jumpa, okay, katalah ni kita letak bahan radioaktif yang cikgu tengah merahkan ni bahan radioaktif. Alright. So bila ada bahan radioaktif kat situ, so bahan radioaktif tu dia tak stable, dia akan decay, dia akan mereput. So dalam masa yang sama dia akan keluarkan alpha, beta, gamma. Okay. So kita akan pandang dari sini. Alright, mata kita ke atas ni, kita akan pandang. Atas ni macam ada kaca. Okay, ada kaca. So kita akan pandang and kita akan tengok dia punya radiation. Okay. So macam mana kita nak tahu dia keluarkan apa adalah pada dia punya track, dia punya bentuk. Okay, dia punya bentuk. Okay, so kalau kita nampak macam straight macam ni alpha, yang output dia ni ada cikgu letak dekat nota. Kalau nampak macam cacing tu beta, yang putus-putus tu adalah gamma. Okay. So kenapa dia berdasarkan ionizing power? Okay, dia berdasarkan tenaga kuasa pengayonan. Okay, so kuasa pengayonan. Alright. So yang paling banyak guna adalah ini. Okay, GM tube. GM tube meaning Giger and Muller. Okay, Giger ni nama orang, Muller ni pun nama orang. Dia dua orang ni hasilkan tube ni. So that's why nama dia Giger and Muller, GM tube. So kelebihan dia ada boleh baca. Okay, ni tube dia tadi. Ni dia boleh bagi bacaan. Disambung dengan ni dia ada nombor. So bila ada nombor maknanya kita boleh baca dia punya radiation tu, tahap radiation tu directly. Kita boleh read the direction the radiation tu directly. Okay, yang macam atas ni tak boleh baca. Atas ni, cloud chamber ni. Okay, cloud chamber you just know. Sekejap. Okay, untuk cloud chamber you just know what is the radiation. Okay, what is the radiation being emit. Okay, apakah sinaran yang dia keluarkan. Bila dia decay tadi, apa dia keluarkan. Kita hanya tahu, oh, track macam tu alpha. Cacing beta. Yang tu gamma. Berapa dia punya dos? Tak tahu. Okay, kita tak tahu dos. Tapi kalau GM tube, kita boleh tengok dos dia. Okay, pada scalar. Scalar tu akan tunjukkan, sekejap okay, so scalar tu akan tunjukkan bacaan radiation dia. Okay. And satu lagi tadi. Okay. So bacaan dekat nanti kita akan belajar juga nanti bila nak buat half life, tapi buat masa ni cikgu tunjukkan dulu. Bacaan dia akan baca nombor, number of count over certain period. Okay, itu nanti kita kemudian lah. Okay. And last one is spark counter. Cikgu dah beritahu tadi spark counter hanya detect apa? So spark counter only detect alpha particle. Okay, spark counter hanya detect alpha sahaja. Okay. So dekat sini dia cerita juga karakteristik of radioactive tadi. Cikgu letak dalam table perkara-perkara penting. Okay, perkara penting. Contohnya tadi cikgu hanya letak alpha particle tu macam helium. Okay, 24. And cikgu beritahu dia positively charged. And tadi juga cikgu beritahu dia heavier. Dia berat. Okay, dia berat. So bila dia berat, dia bergerak lebih perlahan. Okay, dia bergerak lebih perlahan. Okay, korang boleh tengok kat situ dia bergerak 10% of speed of light. Jangan risau, dia tak pernah tanya. Cikgu ini aja information. Yang penting, objektif dia korang tahu dia positively charged is heavier. Okay. So berapa laju dia tak pernah tanya. No worries. Okay, so beta is smaller, negatively charged, lebih ringan sebab dia macam elektron. Okay, and dia faster lagi laju up to 99% of speed of light. So dia bergerak sangat laju. And gamma tak ada charge, do not carry any charge, tidak ada charge kerana dia neutral and kerana dia adalah wave. Kita dah belajar dalam bab wave, one of electromagnetic wave,
dan dia bergerak dalam speed of light in vacuum. Sama macam sifat wave yang kita belajar waktu belajar wave. Okay, so dekat sini dia letak lagi conclusion lebih ni lah. Alright. So ini kita cerita pasal penetrating power. Cikgu tunjuk yang ni dulu. Okay, penetrating power. Okay, penetrating power kita boleh tengok kat situ. Alpha, dia langgar paper. Dekat belakang ni tak nampak dah. Okay, tak nampak ni bukan bermaksud tak ada. Yang kena faham, dia dah jadi sangat sikit sebenarnya. In reality, dia bukannya tak ada. Dia bukan kosong. Dia bukan alpha particle tu ada 10, langgar kertas, belakang kosong. Bukan. Alpha particle, katalah ada 10 alpha particle, langgar, keluar belakang mungkin 2. Macam tu. Okay. So kalau beta ada 10, langgar paper keluar 10, gambar ni baru keluar 2. Okay, last kali gambar, same example, kalau ada 10, kat sini masih 10, sini masih 10, belakang baru 2. Because of dia punya penetrating power, kuasa penembusan. So gamma paling tinggi. Okay. So dekat sini, ini dia boleh juga deflect magnet. Okay, magnet. So ni tak perlu hafal, macam mana nak tahu dia pergi belah mana? Okay, no worries. Okay, no worries. Macam ni kita nak tahu adalah alpha ni berat. So bila berat, dia lambat kena tarik. Lambat deflect. Tapi beta dia ringan. So ringan dia lebih mudah ditarik. And gamma memang straight. Kenapa dia straight? Sebab dia neutral. So bila dia neutral, dia tak ada charge, dia tak ditarik. Okay. Okay. Sama juga kalau contohnya macam ni. Okay. Yang sebelah sini satu lagi. Elektrik pula. Tadi medan magnet. Magnetic field. Ini electric field. So tadi kita dah cerita beta ni bercharge apa. So beta bercharge negatif. Alpha bercharge positif. So negatif akan tertarik kepada plate positif. So atas ni plate positif. Okay, positif pula tertarik kepada plate negatif. Okay, so gamma kenapa dia straight je? Because dia neutral, dia tak ada charge. Okay. So yang lain dia adalah ni yang cikgu cerita tadi sama. Okay, so dia adalah macam helium, ini elektron, ini adalah wave. Okay, ini macam helium. Okay. And then ni charge positif, charge negatif, tak ada charge. Okay, yang penting kat sini ionizing power. Okay, penetrating power. Right. Okay. So try keluar chamber. Okay, itu dia punya properties. Properties tambahan lah. Okay, so sama juga properties tambahan. Okay, done. Okay, so itu untuk first part. Itu untuk first part. Alright. So sebelum kita pergi kepada soalan. Okay, sebelum itu kita pergi soalan dulu. Kita pergi kepada soalan dulu. Okay. Alright. So kita pergi kepada soalan. Cikgu harap korang dah download. Okay, sekejap. Okay. Tapi kat sini dulu. Okay, so ni kita pergi kepada sini dulu. Tepi ni. Right, this is a uranium. So soalan mula-mula ni memang soalan macam soalan kimia. So siapa boleh bagi jawapan? Ni senang lah cikgu rasa. Okay. Okay.
So, yep, ni jawapan dia A. Too simple. Okay, sama macam kimia, korang belajar ini adalah proton. Right. So, yang atas ni adalah nukleon. Okay, nukleon. So, bila dia minta neutron, okay, bila dia minta neutron, apa kita buat? Nukleon minus proton. So, jawapan dia adalah ni, A. Okay. So, bawah pula. Dia tak bagi tahu atom apa. Okay, dia tak bagi tahu atom apa. Dia tak state the name of the atom pun. Dia hanya bagi tahu which nuclide notation is correct for nuclide X. Dia tak kata atom apa. Dia kata X je. Yang ada 29 proton and 5 neutron. Okay. So, mana satu yang ada 29 proton, 5 neutron? Yap, C. Sebab apa? Kenapa 34? Sebab nukleon adalah 29 campur 5. Okay, 29 campur 5. So, kalau based on periodic table, okay, based on periodic table, okay, yep. Okay, so based on the periodic table, okay, based on periodic table, atom yang bernombor, tak keluar korang? Asal tak keluar? Patutnya keluar. Okay. Okay. So based on periodic table, 29, 34 tu kan? 29, 34. Okay, kita tengok 29. Atom 29 adalah copper. Maknanya X tu, okay, X tu 29 tadi adalah copper. Tapi kita dapat atas 35. Okay. So 35, ni tengok. Ini yang stable. Yang stable 63. So maknanya yang tadi tu adalah dia punya isotop. So unstable. 34. Okay. So maknanya dia punya isotop, dia unstable. Okay. So kita pergi yang bawah. Diagram show 5 different nuclide. Okay. 5 different nuclide. Okay. Yang mana satu adalah isotop. Okay. Ini pun mudah. Mana satu adalah isotop. Okay, the one isotope is same proton number. So jawapan dia adalah A. Okay, so siapa atom yang 17 ni? Okay, kita tengok siapa atom 17, 17, 18, 35, 37. Okay, 17, 17, 18. Okay, 17, 35, 17, 37. Okay, so 17. Ini dalam exam korang tak boleh buat macam ni pun. Cikgu just nak tunjukkan je. Okay, so based on periodic table, berdasarkan jadual ni, atom bernombor proton 17 adalah klorin. Okay, Cl kat sini adalah klorin. And korang boleh tengok klorin yang stable adalah klorin bernombor 35, 1735. So dekat sini klorin 1735 ini ada dalam periodic table, meaning this is a stable. Okay. So ini adalah yang stable. Okay. So 1737 tak ada, so ini unstable. Okay, untuk yang unstable kita panggil apa? Kita panggil sebagai radio isotope. Isotope of unstable nucleus. Okay, 1838. Kita tengok 1838. 1838. Yang stable adalah 1839. Okay, 1839. So kalau 1838 ni wujud, bermaksud dia adalah unstable. Okay, 3581, 3781. Okay, kita tengok 35, 3581. Okay, ni yang dalam jadual. Dalam jadual adalah 3579. So 3581 adalah unstable, so dia akan decay. Alright. Okay, so belakang.
Which of the following nuclide has an equal number of neutron and proton? So mana yang ada neutron and proton bilangan dia sama? Okay, Afif kata A. Raif kata B. Faris kata B. Adam kata B. Okay. Right. So jawapan dia B. Okay, kenapa B? Because untuk B, proton ada 2. Neutron ada 2. Nukleon baru 4. Okay. So sini pula proton ada 1. Neutron kosong. Nukleon 1. 1 tambah kosong. Okay, jawapan dia adalah A. Jawapan dia adalah B, sorry. Okay, so bawah. Alright, so now you have 3 radioactive. Okay, 3 of radioactive rays. So kita belajar memang 3 pun, alpha, beta, gamma, directed to a sheet of paper. Okay, a sheet of aluminium and a sheet of lead. So ada 3 lah. Okay, paper, aluminium and lead. So kita tengok siapa yang boleh tembus sampai lead, siapa yang tembus sampai paper, okay, siapa yang stop sampai aluminium. Okay, so Z will be sampai lead, this is a gamma. Y sampai paper is an alpha. Z sampai aluminium meaning Z adalah beta. So jawapan dia adalah gamma, alpha, beta. C. Okay. Right. Okay, ni another one. Wait, saja macam tu. Okay, this is actinium-227. Tengok nama dia, korang pun belajar dalam kimia juga. Nama dia, nama atom, lepas tu nombor ni mesti referring to nombor nukleon. Okay, actinium-227. Number of neutron in the element is, tolak lah, 138. Okay, dapat Alright. Okay, good. So we go to another one. Okay. So cikgu nak cerita kat sini. Alpha and beta decay. Alright. Okay. So kita dah belajar tadi pagi. An unstable nucleus will decay to become a stable nucleus. So satu nukleus yang tak stabil, dia akan decay, dia akan mereput. Tujuan dia nak jadi lagi stabil. Dan dia akan keluarkan radioaktif, either alpha, either beta, either gamma. Okay, alpha, beta, gamma. And then we learn about the properties of alpha, beta, gamma. Kita belajar sifat-sifat ataupun ciri-ciri zarah alpha, beta, gamma. So bila it decay and emit alpha, so alpha is a positive charge. Okay, is like an helium atom. The heavier, dia berat, higher ionizing power, lower penetrating power. Okay, kalau beta pula is like an electron. Okay, high speed electron, dia laju. Okay, and dia ringan, and dia negatively charged. The penetrating power and ionizing power intermediate, tengah-tengah. Okay, dia sederhana je. Okay, so sekarang ni bila kita cerita pasal tadi, bermaksud X ni is unstable. Okay, so yang stable kita tak cerita kat sini. Unstable. Unstable nucleus. So dia ada nukleus yang tidak stabil. Okay, so apa dia buat? Dia akan decay. Okay, dia decay. Dia keluarkan ini yang kat tepi ni. 2He ni. Ini adalah alpha. Okay, referring to alpha. So apa jadi kepada dia punya proton number? Ni kena hafal. Okay, ni kena hafal. Apa jadi pada proton number? Proton number -2. Nucleon number -4. Okay, proton number -2, nucleon number -4.
and dia jadi Y. Y ni maknanya dia dah tak jadi diri dia dah. Sebab proton dia berubah. Tadi A, sekarang dah A minus 2. Proton dia dah lain. Okay, as I told you earlier, proton number is the IC for an atom. Proton number tu dia punya IC. Kalau nombor dia tak sama, dia tak jadi atom sama, dia jadi atom lain. Okay, dia jadi atom lain. Okay, so warna hijau ni is more stable. More stable. Okay, more stable. Alright. So tu kisah dia. So sekarang ni cikgu bagi satu contoh dekat bawah. Contohnya uranium 92, memang proton number untuk uranium memang 92 and ini nukleon dia 238. Okay. This is an unstable nucleus. Okay. Uranium tak ada stable nucleus, memang semua unstable. Any isotope dia semua unstable. Okay, untuk uranium. Okay, so dia decay and emit alpha. Okay, so what happened to the nucleus? The nucleus berkurang, dia jadi new atom. So that new atom is thorium. Okay, thorium. Macam dapat thorium? Because 92 minus 2, 90. Okay, and based on periodic table, 90 is a thorium. Okay, 238 dia punya nuclear number, minus with 4, 234. Okay, so apa yang cikgu nak tunjuk kat sini, kalau kimia korang seimbangkan, kalau fizik kat sini kita seimbangkan proton number. Okay, proton number of reactant and proton number of product. Same thing dengan nukleon. Okay, so kalau kita tengok before is 92, after is 90 plus 2, also 92. Okay, so kalau before nukleon dia 238, after will be 234 plus 4, still 238. Okay, dia mesti sama. Right, dia mesti sama. So that's for alpha. Alpha kena ingat, tolak 2 proton, tolak 4 nukleon. Okay, minus 2 proton, minus 4 nukleon. Okay, beta decay pula. Beta decay So beta decay, same story. You have the unstable nucleus X. Okay, unstable nucleus X. So patutnya proton number Z kat bawah, cikgu tertukar tu. Tapi korang anggap yang bawah tu proton proton bawah, proton bawah. Okay, so ini unstable. So dia decay. Dia mereput, okay, bahasa Melayu dia mereput. So nukleus yang tak stabil dia mereput. Tujuan dia mereput untuk menjadi yang lebih stabil, to become more stable. Tapi dia keluarkan, ini mewakili beta. Alright. Apa yang kena ingat? Yang kena ingat adalah proton tambah 1. Okay. Proton tambah 1, nukleon tak ada apa-apa. Okay, proton tambah 1, nukleon tak ada apa-apa. Nukleon tak berubah. Okay, cikgu buat satu contoh. Contoh kat sini, karbon 14. Okay, first tadi kita tengok in the periodic table, a stable carbon is carbon 12. So that one ada dalam periodic table. Carbon 12 ada dalam jadual, so carbon 12 is stable. So now we have carbon 14. Carbon 14 is not in periodic table, meaning carbon 14 is unstable. Carbon 14 ni adalah nukleus yang tidak stabil. Okay, so dia decay, katalah dia keluarkan beta, so apa jadi kepada dia? Dia akan jadi more stable. Okay, so 6 tambah 1 jadi 7. So atas kekal jadi 14, so dapat nitrogen 7, 14. Okay, nitrogen 7, 14. Which is, kalau dalam periodic table, nitrogen, so kita tengok nitrogen 7, 14. Okay, so kita tengok nitrogen. Okay. Alright. So nitrogen kat sini, kita nampak nitrogen dia adalah 7, 14. Bermaksud that carbon 14 decay, emit beta, they become new atom. The new atom is nitrogen 714. So 714 already ada dalam jadual. So meaning carbon 714 nitrogen 7 and 14 is a stable nucleus. So when nitrogen 714 is a stable nucleus, what happen? It will not decay again. So dia takkan lagi mereput sebab dia dah capai stable.
Alright. Okay, clear guys tu? Okay. Sekejap cikgu ada beberapa soalan tu. Right, so cikgu kita boleh tambah alpha dan beta suka hati ke? Tambah alpha dan beta suka hati. Suka hati tu bukan suka hati kita, suka hati atom. Sebab proses tu spontaneous, ikut dia. Cikgu nanti dalam exam dia bagi predictable ke? Dia tak bagi. Dalam exam dia tak bagi. The purpose cikgu tunjukkan, cikgu relate dengan predictable is to help you understand the process. Okay? So to help you understand the process. Because tak semua orang akan tunjuk macam cikgu tunjuk lah. Because tak semua orang faham pun. Okay? That's why dia tak bagi dalam exam lah. So that's why kalau dalam exam untuk topik ni kadang-kadang dia tak bagi nama atom pun. Dia just put X and then jadi Y. So kita make yang dia punya objective is for you to know the first one mesti unstable because dia decay. Kalau dia decay dia mesti unstable. So bila dia decay, dia emit alpha, dia just nak korang tahu what happened to that proton, it will -2. What happened to the nucleon? -4. Okay, kalau dia unstable, dia keluarkan beta, dia emit beta, what happened to the atom? Atom dia +1 proton, nucleon stay. Okay, so soalan lain. Oh, kiranya radioisotop tu decay sampai dia dapat kestabilan nukleus. Ya, betul. Ya, radioisotope will decay until it achieve stability. Sampai dia mencapai nukleus yang stabil. Okay, it takes time lah. Surely it takes time. So time dia kita belajar lepas ni, half-life. Tu nanti kita belajar kemudian, half-life. Okay, kira radioisotope decay sampai stabil. Okay, so another one. Cikgu nak tunjuk another one kat sini. Sebab cikgu bagi equation je. Alright, so cikgu tak bagi dalam bentuk gambar. So dalam bentuk gambar, kita buat nak cikgu tunjuk macam ni. Okay. Alright. Okay. Okay, ini adalah equation alpha decay yang cikgu bagi korang tadi. Ya, ada soalan apa tadi? Cikgu nampak soalan. Macam mana nak tahu dia alpha decay atau beta decay? Okay. For SPM level, basically kita tak tahu. Dia just bagi kat belakang je. Like, dia letak elektron, you know it's beta decay. Dia letak helium, you know it's alpha decay. Okay, if from Sol mula-mula contohnya dia bagi uranium, okay, apa decay dia? Oh, kita tak boleh tahu. The reason is the process is spontaneous, meaning depend on that uranium. Dia boleh keluar alpha, dia boleh keluar beta ikut suka hati dia. Okay, but some of the decay process is being studied. Korang boleh cari nanti kalau ada masa sekarang korang rasa nak tengok, boleh cari decay series. Okay, decay series tu a few scientists dia study this atom decay dia jadi apa. Okay, the decay series. So panjang lah, panjang. Okay. Yep, yang Adam kata tu, tapi cikgu akan terang tu jap lagi. Cikgu tak nak mix, nanti cikgu terangkan. Proton tolak 2, nukleon tolak 4, neutron tu tolak 2, jap lagi cikgu terangkan. Nanti confuse satu-satu. Apa maksud emitting radioaktif? Mengeluarkan sinaran radioaktif. Sinaran radioaktif. Okay, mengeluarkan sinaran radioaktif. Proses perebutan, okay, radioaktiviti tu adalah proses perebutan satu nukleus yang tidak stabil menjadi nukleus yang lebih stabil dengan mengeluarkan sinaran radioaktif. Tu BM ni. Okay, so sinaran radioaktif tu apa? Sinaran radioaktif tadi ada 3, alpha, beta dan gamma. Okay, so kat sini cikgu ada letak contohnya. Okay, so uranium dia tak stable, dia decay, nampak dia bergetar tu. Okay, dia tak stable, pap dia jadi thorium yang lebih stable dan pap alpha keluar. So alpha tu ada 2 proton, 2 neutron. Nampak ni? Alpha tu 2 proton, 2 neutron. Okay, bila kita cerita helium tadi, okay, helium tadi adalah 2 proton kat sini, 4 tu nukleon.
Okay, sekejap. Kita keluar lagi. Okay, lambat pula. Okay, so kat bawah tu bila kita cerita equation tadi, 92 tolak 2, 90. Atas ni tolak 4, 2, 3, 4. Okay, so yang atas ni, kenapa dia tolak 4? Tolak 4 sebab bawah tadi dia dah tolak 2 proton. Okay, dia dah tolak 2 proton. Okay, sekejap. Slow sikit internet pagi ni. Cikgu dah tulis tapi cikgu nampak tak keluar lagi kat skrin korang. And sebenarnya dia tolak lagi 2 neutron. So tolak 2 proton, tolak 2 neutron, itu yang jadi tolak 4 nukleon. Okay, tak keluar juga lagi. Nampaknya. Okay, next one. Ni beta. Okay, bila beta kita tengok apa yang keluar. Ni keluar satu elektron keluar. Okay, elektron keluar kat situ. Okay, so untuk SPM, level SPM kita akan belajar alpha and beta decay. Kita tak belajar gamma. Sebab apa tak belajar gamma? Ni cikgu tunjuk kat sini. Okay. Alright. So kita boleh tengok dekat sini gamma decay. Cobalt 2760. And then dia jadi cobalt 2760 dan dikeluarkan gamma. Okay, secara realitinya gamma ni dia boleh keluar sendiri tapi dia tak effect proton number, neutron number. So that's why tak ada soalan berkaitan dengan gamma. Tapi in reality apa yang berlaku adalah when the atom emit alpha decay, when atom decay with alpha decay, so bila satu atom tu mereput dengan alpha, dia keluarkan alpha atau dia boleh keluar alpha campur gamma. Okay, ataupun dia boleh keluar beta tapi dia akan keluarkan beta campur gamma. Okay, itu sebagai ilmu tambahan lah. Okay. Alright. So clear kat situ. Tu je lah dia punya ni. Macam laju pula topik ni. Kalau ikut plan cikgu ini lepas ni. Tapi tak apalah, kita dah terlaju. Okay. So, untuk yang ini, kita buka kepada soalan tadi. Soalan bawah dia. Okay, soalan bawah dia. Cikgu rasa cikgu share macam ni dia slow lah. Okay, cikgu share satu je kot laju sikit. Share macam ni juga. Okay. So, contohnya macam ni. Okay, the diagram show the equation for the decaying of nucleus X. So maknanya dia beritahu ini berkaitan dengan decay. So bila decay kita belajar ada dua decay. Okay, kita belajar ada dua decay. So dua decay adalah alpha and beta. Gamma sebab dia tak ubah. Okay. So bila alpha and beta, kita tengok ini apa? Nampak helium kat sini. Okay, ini adalah alpha decay. Okay, so apa yang perlu ingat? Ni kena ingat, memang kena ingat. Ingat dia adalah -2, -4. Okay, -2, -4. Tapi sekarang dia bukan nak yang belakang, dia nak yang depan. So bila kita ke depan, apa kita buat? Kita tak bolehlah minus, kita plus. +2, +4. Okay, so kita akan dapat 90 dan juga 230. Okay. Right.
Bila ke depan kita tambah. Kalau kita belakang baru kita tolak. Yang kita hafal tadi kalau ke belakang. Okay, so jawapan dia adalah C ke D? So jawapan dia cikgu pilih C. Kenapa cikgu pilih C? Sebab dekat atas ni dia bukan tulis nukleon. Dia tulis neutron. Itu perangkap. Bermaksud 230 nukleon minus with 90 is 140. Okay, dia perangkap kat situ. Itulah perangkap dia. Perangkap pasal atom. Okay, kita kan dapat. Siapa lagi? Ada yang tersalah tadi tak? Sekejap. Faris, okey Faris? Tahu kan kenapa bukan B? Okay. Alright. So belakang. Okay, so which of the following is characteristic of beta particle? Manakah antara berikut merupakan ciri-ciri beta? Okay, so beta apa yang kena ingat? Okay, so manakah ciri-ciri untuk beta? Okay, so kita tahu A, it has a positive charge, adalah berzarah bercharge positif. So ini alpha. So salah. It is an electromagnetic wave. Gelombang elektromagnet, ini gamma. So salah. Higher ionizing power, kuasa pengionan lebih tinggi, tak ada, alpha paling tinggi. Okay, ionizing power, alpha paling tinggi. So dia salah. It has lower penetrating power than gamma. Okay, ni baru betul. Sebab gamma ada higher penetrating power. Okay. Sekejap. Will hydrogen 2 decay? No, Dorothy, because hydrogen 2 is stable. Hydrogen has 2 atoms that is stable. Okay, hydrogen has 2 stable atom, stable nucleus, which is hydrogen 1 and hydrogen 2. Hydrogen 3 is not stable. Okay, ionizing power. Okay, ionizing power tu kuasa untuk dia jadikan neutral atom. Okay. Ability to change neutral atom. Neutral atom tu maksudnya same proton and electron to become ion. Okay. So kuasa pengionan. Okay, dalam bahasa Melayunya keupayaan menukar atom yang neutral. Okay, neutral sama proton dan elektron, okay, kepada ion. Okay. Alright. So next one, when a nuclei undergo an alpha decay, so bila dia mereput dengan alpha, okay, what happen to the nucleon number? Okay, apa jadi kepada nucleon number? Okay, so the nucleon number will, apa jawapan korang? Will decrease by 4. Yes, berkurang 4. Okay, akan berkurang 4. Okay, sebab alpha berkurang 4. So B, bola. Okay, yang sebelah ni nanti dulu. Sebelah ni decay series, sekejap lagi. Tengok yang bawah dulu. Okay, which are the following characteristic? Kita tengok yang bawah. Okay,
Yang mana ciri gamma? Gamma is electromagnetic wave. Okay. Gamma is electromagnetic wave. Okay. So yang bawah ni, ni ada perebutan. Okay, the equation show a decay process of radioisotope. Dia tak bagi tahu decay apa. You must find out. Ni decay apa? Okay. What type of decay? Dekat persamaan bawah tu. So you know this is a beta decay. Okay, macam mana tahu dia beta decay? Belakang ada beta kan? So beta decay. And then kalau beta decay, what happen to the value of X and also value of Y? Okay. Apa jadi pada value X? Okay, so ini beta decay. So what happen to the nucleon? Kena ingat, nucleon tak ubah. So kalau 228 kekal 228, but proton plus 1. So jawapan dia D. Okay. So sebelah dia. Okay, sebelah dia. Okay, so tengok balik ini persamaan apa. The equation show a polonium nucleus emitting an alpha particle and gamma ray. Okay, macam saya cakap tadi, gamma jangan risau. Gamma tak mengganggu pun nombor. Okay, kalau dia ada in reality is always alpha and gamma or beta and gamma. Okay, so or alpha alone or beta alone. Okay, so ada gamma tu tak apa, abaikan je. Okay, so apa nombor dia? So Y adalah 2, tinggal 2 jawapan. And X adalah -4206 C. Okay, so jawapan dia kat situ adalah C, cacing. Okay, jawapan dia adalah C, cacing. Kenapa tak keluar-keluar lagi ni? Cikgu dah tanda dah. Lambat betul. Alright. C, corona. Wow, okay. Okay, next. Bawah. Okay, mana gunakan bahan radioaktif? Mana application yang gunakan bahan radioaktif? So, bawah. Okay, so first one, to determine the sex of fetus. Menentukan jantina. Okay, so menentukan jantina, A tu pakai apa? Okay, tentukan jantina adalah menggunakan ultrasound. Gelombang ultra bunyi. Okay. So menentukan kandungan bagasi. So B tu tadi. Bagasi dekat airport. Itu pakai X-ray. Okay, mengesan kebocoran pipe. Okay, itu jawapan dia. Okay. So ini nanti kita akan belajar waktu half-life. Kita akan gunakan apa untuk kesan kebocoran pipe. We will use radioisotope sodium 24. Okay, sodium 24, natrium 24. Okay, mengenal pasti wang palsu. Wang palsu itu kita guna UV, ultraviolet. Okay, ataupun ultra UV, cahaya ultra UV. Ya, yeah, radioisotop tu kira bahan radioaktif lah. Betul, tu soalan dia. Bahan radioaktif meaning kita guna bahan apa, atom apa. So dalam kes ni kita ambil, dia bukanlah atom tu yang tak nampak, dia contoh seketul macam ni. Ini contohnya ini uranium ataupun ini sodium. So dia adalah atom. Karbon 14, karbon 14 bukan untuk kesan bocor. Bocor pipe. Okey, kebocoran pipe kita guna natrium 24. Kalau bahasa Inggerisnya dipanggil sodium 24. Okey, kalau karbon 14 kita belajar juga dalam chemistry. Ini untuk artifak arkeologi.
check barang purba. Okay, so alright, ada yang tak clear pasal isotop. Okay, isotop, okay, isotop tu kiranya dia ada proton. Saya ulang balik ni. Ada yang tak clear isotop dengan radioisotop. Okay, alright, ada yang tak clear isotop dengan radioisotop macam ni. Cuba buat sini dulu. Okay, so kalau kita tengok kat sini, okay, contoh kita ambil karbon Karbon, tak keluar lagi. Lambatnya hari ni. Okay, sekejap, dia tak keluar lagi. Please. Selambat ni. Korang nampak dekat skrin, korang nampak? Okay. Alright, so contohnya karbon. Karbon 6, karbon 12, karbon 13, karbon 14 tu semua isotop. Okay, tu isotop. Maknanya kalau cikgu kata karbon tu, semua tu isotop. Okay, karbon 12, karbon 14, karbon 13, karbon 14. Ini isotop. Okay. Tapi yang tak stable, okay, yang tak stable dua je. Karbon 13 and karbon 14. So karbon 13 and karbon 14 kita panggil dia radioisotop. Sebab bila dia unstable, okay, unstable isotop, inilah radioisotop. Itulah maksud radioisotop. Okay. Right, ada lagi yang tak clear? Okay, cikgu balas soalan ni juga. Ada yang tanya private. So, cikgu balaskan secara general untuk semua. Okay, ada lagi soalan lain? Okay. Bahan radioaktif. Okay, bahan radioaktif tu kira isotop, radioisotop tadi lah. So dia adalah bahan radioaktif sebab dia je boleh keluarkan alpha, beta, gamma. Okay, so any further question? Alright, so untuk sesi pagi ni, kita akan ambil ni dulu. Okay, sesi petang ni, okay, the good thing is kita lebih cepat daripada yang dirancang. Okay, kita extra daripada apa yang kita rancang, daripada apa yang cikgu rancang lah. So next, lepas ni kita boleh masuk decay series and half-life terus. And petang nanti kita buat half-life lagi sebab basically half-life ada dua soalan yang cikgu boleh sentuh lah, boleh sentuh lama sikit. The first one is related to calculation, number one calculation. Number two is application. So petang sesi 11.30 ni kita cuba ambil calculation dulu. Okay, macam nak calculate untuk half-life. And sesi yang petang kita buat dia punya application. So kita dapat cover banyak sikit untuk half-life because half-life is like a popular question untuk ditanya. Okay, selalunya soalan-soalan popular tanya berkaitan dengan half-life, banyak berkaitan dengan half-life. Okay, so after that kita akan masuk malam baru kita ambil nuclear reaction. Okay, clear? Okay, so ada soalan lagi? Tengok soalan lain. Okay, no soalan. Alright. Okay, so macam tu kita stop awal untuk sesi pagi ni, boleh? Boleh ke? Setuju ke? Kita stop awal 6 minit. Setuju. Okay, setuju alright. So semua setuju baru boleh. Okay, so kita stop dulu 6 minit awal. Okay, so kita akan sambung balik pukul 11.30. Okay, cikgu akan sambung balik dengan decay tadi alpha beta and then decay series. Decay series, after decay series barulah kita masuk dekat half-life. Sepatutnya half-life petang, tapi cikgu rasa kita quite laju juga. So kita ambil half-life pagi ni sikit and petang ni nanti ambil half-life lagi. So kita boleh cover banyak soalan half-life. And baru last sekali nuclear energy. Okay, so itu sahaja untuk sesi pagi ni. Jumpa korang lagi. Berehat, yes. Ada yang lapar, boleh makan dulu. Kita pergi makan dulu. So kita jumpa balik pukul 11.30. Okay, so see you again 11.30. Bye-bye.